بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان له رواه أحمد. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض رواه البيهقي. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hadis yang kita telah dengar sebentar tadi adalah daripada fadilah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan maksud yang akan diterangkan sebentar lagi, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi semangat kita untuk menjaga Al-Quran. Walaupun kita tidak faham Al-Quran, tapi dengan melihatnya sahaja pun sudah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Membaca dapat pahala, mengerti dapat pahala, beramal lagi dapat pahala, menyampaikan bertambahlah pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ada halangan seperti kalau kita baca Quran tak faham makna tak dapat pahala, tak ada manfaat, bukan begitu. Baca Al-Quran pun tak dapat mengerti apa yang terkandung, itu pun dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca satu huruf pun sudah dapat 10. Sebab itulah dianjurkan kita jaga Al-Quran ini awal pagi kita. Perkara pertama yang kita lihat setelah kita bangun daripada tidur, ambil wudu, siap, kita lihat mushaf Al-Quran. Kerana di sana itu ada cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak bisa kembali kepada Allah dengan membawa sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah keluar dari Allah, yakni Al-Quran. Al-Quran ini adalah makhluk ataupun kalamullah. Al-Quran ini adalah kalamullah. Bacaan kita itulah yang keluar adalah makhluk. Kena faham. Jadi apabila Al-Quran ini kalamullah, kita perlu jaga adab-adab Al-Quran. Kadang-kadang kita lihat teman-teman kita bawa Al-Quran begini, mohon maaf, ini perlu kita tegur. Kan adab kita itu gimana? Kan di sini Quran tempatnya, bukan di sini. Kan ada setengah kita letak Al-Quran di bawah. Adab kita dengan Al-Quran pun enggak ada. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu jaga. Selain daripada itu, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan? Orang hidup makhluk Allah, orang mati makhluk Allah, orang biasa makhluk Allah, ulama-ulama, wali-wali, mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Quran itu diterima syafaatnya dan merupakan penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Barang siapa meletakkannya di depan, ia akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa meletakkannya di belakang, ia akan mengiringnya ke neraka. Al-Quran adalah sebagai penuntut yang tuntutannya diterima. Maksudnya Al-Quran akan menuntut agar Allah meninggikan darjat orang yang membacanya dan mengamalkannya.
Juga meminta dipertanggungjawabkan orang-orang yang tidak memperdulikannya. Mengapa kamu tidak menunaikan hak-hakku? Jadi ada orang-orang yang keras mungkin menggunakan dalil ini sesuai dengan kehendak nafsu, walaupun terhadap agama itu pun salah. Hudan wa shifaun, kan? Allah Ta'ala bilang Al-Quran ini adalah hudan, penunjuk hidayah ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat-syaratnya. Kerana dengan Al-Quran ini yahdi bihillah katsira, kan? Allah Ta'ala memberikan hidayah daripada Al-Quran ini banyak daripada manusia. Wa yudillu bihi katsira. Dan dengan Al-Quran juga Allah menyesatkan ramai orang. Bukan Allah yang menyesatkan, tapi kefahaman kita itu. Menggunakan Al-Quran mengikut hawa nafsu kita. Maka kalau kita mau belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, pemahaman Al-Quran, hukum hakam Al-Quran, maka perlulah kita cari orang yang faham Al-Quran. Waktu Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mahu dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Yaman, maka Rasulullah telah bertanya kepada Muaz ini, bagaimana kamu nanti mahu menjadi hakim, mahu menjadi qadhi di negeri Yaman? Dengan apa kamu akan memberikan hukum? Maka Muaz bin Jabal bilang, dengan Al-Quran dan Kitabullah wa sunnatu Rasulih, katanya. Masya Allah, Rasulullah bilang. Tapi kalaulah hukum itu kamu tidak jumpai di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, macam mana? Kalau tak ada gimana? Aku akan berijtihad, katanya. Jadi di sini kita perlu faham. Ijtihadnya orang-orang yang faham ilmu Al-Quran ini, yang faham ilmu usul dalam agama ini, beda dengan kefahaman yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita hari ini semua mau jadi mujtahid. Kita mau faham sendiri. Baca satu ayat Al-Quran, oh begini. Baca hadis, oh begini. Bukan begitu. Ada kefahaman yang perlu kita dalami ilmu alat itu. Ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ilmu usul hadis, ilmu nahu, ilmu saraf, maka barulah kita ini layak untuk menjadi mujtahid. Sedangkan ulama-ulama terdahulu pun besar-besar semuanya. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi dan Imam Sayuti. Mereka itu pun bertaklid kepada imam yang lebih agung daripada mereka sebelum-sebelumnya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad. Imam-imam yang besar tapi masih lagi bertaklid mazhab mereka kepada Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Kenapa? Kerana mereka tahu yang mereka ini belum sampai kepada peringkat mujtahid untuk bina mazhab sendiri. Maka Nabi SAW bilang, maka Muaz, kalau ijtihadmu benar, falaka ajrani. Kamu mendapat 2 pahala. Tapi kalau ijtihadmu itu salah, maka kamu mendapat 1 pahala. Kepada siapa Nabi SAW bilang ini? Kepada Muaz bin Jabal, penghulu kepada seluruh ulama pada hari kiamat nanti. Bukan kepada orang-orang biasa seperti kita. Imam 4 mazhab pun mereka, semua mereka bilang, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi. Kalau kamu jumpa hadis yang sahih daripada apa yang telah aku bilang kepada kamu, tinggalkan apa yang aku bilang, ambil yang sahih itu. Hari ini semua orang-orang kita ni kebanyakannya yang tidak mahu mengikut pandangan ulama-ulama yang telah digariskan di dalam kitab usulul fiqh, kitab usul hadis. Ini Imam Syafi'i bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini, kalau kamu jumpa yang lebih sahih daripada ini, tinggalkan mazhab aku. Kepada siapa imam-imam ini berpesan? Kepada anak murid mereka, bukan kepada orang-orang biasa, kan? Jadi kita perlu faham di mana letaknya kefahaman-kefahaman ayat-ayat, statement-statement kenyataan yang telah dikeluarkan oleh orang-orang terdahulu. Sehingga kan Imam Hanafi rahmatullah alaih, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, gurunya Amash rahmatullah alaih. Amash ini seorang ilmu hadis, pakar hadis sekali, faham hadis.
Tapi oleh kerana ada permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh A'mash ini, telah dijawab oleh muridnya sendiri, iaitulah Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Maka A'mash rahmatullah alaih telah bilang, antumul atibba wa nahnu sayadilah. Kamu ini adalah doktor, kami ini adalah orang yang menyediakan ubat, farmasis. Guru bilang begini kepada anak murid, karena guru ini memahami anak murid ini lebih pintar daripada dirinya sendiri. Itu adalah beda di antara orang yang faham hadis dan orang yang faham fikih. Orang yang faham fikih ini sudah semestinya faham hadis. Tapi orang yang faham hadis tidak semestinya faham fikih. Jadi setiap orang itu ada kelebihannya, dan itu telah tahqiqkan sendiri oleh Nabi SAW. Naddarallahu imra'an. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan sesuatu daripada gurunya. Boleh jadi gurunya itu Allah Ta'ala rendahkan sedikit darjatnya daripada anak murid. Kerana anak murid ini memberi fokus yang lebih, mungkin mujahadahnya lebih, ataupun penjagaan zahir dan batin itu lebih daripada sang guru. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ulama-ulama yang alim masyhur ini, kita tak kenal siapa guru mereka. Kita kenal siapa mereka tapi tak kenal guru mereka. Kerana kefahaman yang Allah berikan kepada anak murid ini lebih daripada guru mereka. Tanpa kita menafikan kelebihan yang telah Allah kurniakan kepada guru sehingga melahirkan murid yang begitu hebat, begitu agung. Jadi begitulah tentang ilmu Al-Quran ini. Ada dua, satu zahir, satu batin. Zahir itu yang kita baca. Tapi untuk memahami satu persatu tafsir Al-Quran, takwil setiap ayat-ayat, lebih-lebih lagi berkenaan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat, itu perlu kita dalami. Dan untuk menjadi mujtahid, seperti mana Muaz bin Jabal tadi, paling kurang 15 ilmu usul perlu kita dalami. Ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu alat, saraf, ilmu nahu. Semua ilmu-ilmu itu perlu kita dalami, bukan sekadar kita lihat ayat Al-Quran, kita lihat terjemah, oh begini hukumnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kefahaman kepada kita. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran bisa memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahan makan dan syahwatnya. Maksudnya pada siang hari kan, keutamaannya bagi orang puasa banyak perkara, ada pantang larangnya. Maka dengan puasa inilah menjaga kita daripada perkara dosa. Maka kita belajar-belajar di bulan Rajab ini untuk kita banyakkan puasa kita. Kan? Kalau tak boleh puasa pun, untung mazhab Syafi'i ini kita niat puasa, kita sahur, tapi tengah hari siang itu enggak ada kekuatan, kita boleh buka. Kalau mazhab Hanafi, siapa yang niat untuk puasa, kalau buka puasa perlu qadha lagi, walaupun puasa sunat. Jadi masing-masing ada usul mazhab masing-masing. Jadi mazhab Syafi'i tak ada masalah. Kita niat puasa, puasa setengah hari, buka puasa, dah dapat pahalanya insya-Allah. Jadi puasa pun akan menjadi syafaat kepada orang yang berpuasa. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya, kata puasa. Dan Al-Quran berkata, aku telah menahannya tidur pada waktu malam. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, lalu keduanya memberi syafaat kepadanya, orang tersebut. Allahu Akbar. Kan? Jadi hak Al-Quran ini paling kurang 6 bulan satu kali kita khatam. Jadi kalau tak boleh pun 1 tahun. Ini kita ada 2 bulan lagi untuk masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Usahakan. Berapa banyak yang kita boleh. Ini yang murattal, yang tartil begini pun tak perlu kita tadabburkan pada ayat baca sahaja. Dan tadabbur itu kita ambil waktu yang lain. Jadi sebelum subuh ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh para ulama adalah melihat kepada mushaf. Walaupun ulama itu sendiri mahir Al-Quran, boleh baca Al-Quran kebalik pun, tapi mereka akan lihat, mengambil barakah manfaatnya daripada melihat pandangan mata itu kepada Al-Quran. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan darjat beberapa kaum dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan beberapa kaum lain dengannya. Allahu Akbar.
Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kan. Allah Ta'ala tinggikan darjat. Kita lihat hari ini, orang yang jaga Al-Quran, orang yang ada ilmu Al-Quran, kadang-kadang dalam pemerintahan, orang ini tinggi, orang ini hebat. Siapa dia? Ini penghafal Al-Quran, kan. Jadi, wazan niza' ataupun garis yang pada zahir kita nampak seseorang itu, mungkin mereka ini ada S1, ada S2, ada S3. Tapi kalau kita tahu mereka ini ahli Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala memuliakan mereka. Kan? Dan tidak ada orang yang jaga Al-Quran mati kelaparan. Tidak ada orang jaga Al-Quran ini hidup dalam kemiskinan, seperti mana orang-orang yang tidak ada Al-Quran dalam diri mereka. Pasti Allah Ta'ala akan muliakan mereka. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, hendaklah kamu membaca Al-Quran dan mengingat Allah Azza wa Jal, kerana semua itu akan menyebabkan namamu disebut di langit dan menjadi cahaya untukmu di bumi. Jadi kita baca Al-Quran ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kalau kita baca Mushaf Utsmani ini ada 20 halaman. Maknanya kalau kita baca satu halaman saja satu hari, 20 hari kita khatam, 20 hari kita khatam, 20 hari kita khatam. Kalau tak boleh buat begitu pun, setiap kali ada kelapangan, kita baca. Dan kita make sure, pastikan 20 hari kita khatam satu juzuk. 20 hari satu juzuk, kali dengan 30. Satu tahun kita boleh habiskan. Kan? Tapi kalau kita tidak mengambil cakna, mengambil perkara begini, 2 tahun, 3 tahun pun tak akan khatam Al-Quran. Kan? Jadi kita mulakan hari kita ini dengan bacaan Yasin, dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sentiasa Al-Quran itu mahu melihat wajah kita. Bukan kita enggak ada waktu sebenarnya untuk baca Al-Quran, tapi mungkin Al-Quran itu tak mahu lihat muka kita. Kan? Jadi kita datang solat tahiyatul masjid setiap hari 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama baca Alam Nasyrah, rakaat kedua baca Alam Tarakai. Ini adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Mahu senang satu hari itu, begini amalan awalnya. Kemudian zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh. Kemudian kita lihat mushaf. Satu halaman sahaja. Tidak ada yang memberatkan kita, melainkan kita sendiri yang tidak mahu melihat kepada Al-Quran. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan keringanan kepada lidah kita untuk sentiasa basahkan lidah kita ini dengan kalamullah, kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mendengar Al-Quran, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah apa yang kita dengar pada pagi Jumaat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala cahayakan wajah kita, dan Allah Ta'ala jaga, pelihara cahaya ini daripada dihilangkan dengan dosa-dosa. InsyaAllah. Saya lemah, kita semua lemah, tapi kita pula ada usaha ke arah itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat barakah yang banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.